A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya start, saya nak bagi tahu siap-siap topik yang kita nak bincangkan ni agak heavy. Siapa yang biasa datang bukan heavy macam mana kata sebab dia cerita bab ekonomi, cerita bab kewangan. Jadi ada sedikit dimemerlukan sedikit daya fokus. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan yang datang stay alert dan bersedia. Saya harapkan memang sangat, saya harapkan dengan soalan. Sebab tanda satu orang tu dia faham dengan apa yang dibincangkan, dia akan bertanya lah. Kalau tak tanya tu, either dia tersangat faham ataupun dia memang tak faham langsung. Boleh? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dia Allah SWT telah izinkan kita untuk dapat berhimpun sama-sama di sini. Kalau tanpa izin Allah, kita takkan dapat gerak walaupun sedikit. Allah Ta'ala bagi dalam Quran, la tataharraku zarratan illa biiznillah. Takkan bergerak satu zarah pun tanpa izin dan kehendak Allah SWT. Kan, mata kita nak berkenyit pun tanpa izin Allah takkan boleh kenyit. Darah kita nak mengalir pun takkan boleh mengalir kalau Allah tak izin. Jadi nak sampai ke sini pun satu orang kata apa? Satu pengorbanan lah. Hari Sabtu ni hari yang patut kita berehat kat rumah kan, santai-santai, rancak, berdosa kan. Tapi tuan-tuan dan puan datang ke sini, Masya Allah. Baik, sebelum kita meneruskan, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izzul Islam bin Haris, biasa dikenali sebagai Coach Izzul Haris lah. Okay. Alright. Buat yang pertama kali mengenali saya, boleh follow saya di TikTok. Sebab saya memang agak fokus media sosial saya di TikTok. Maknanya banyak berkaitan live saya, video-video saya yang banyak akan saya ceritakan berkenaan dengan ekonomi, banyak di TikTok. Dia punya nama pun kan lain daripada lain. Saya membongkar penipuan sistem tipu-tipu. Yang menipu ramai tertipu oleh si penipu. Tu. Dan nak tahu apa benda yang saya cakap tu, dia kena follow lah. Alright? Boleh? Baik, kita teruskan. Topik isu kita yang kita nak berbincangkan hari ini tuan-tuan dan puan adalah berkaitan dengan ekonomi. Right? Dan ekonomi ramai orang terang. Cuma sekarang ni kita nak fokus adalah yang menjadi tajuk perbahasan kita hari ini. Jika berlaku keruntuhan ekonomi, apakah tindakan anda? Jika berlaku keruntuhan ekonomi, apakah tindakan anda? Kalaulah berlaku kolaps dalam ekonomi seperti yang berlaku di negara-negara lain, apa yang patut kita buat? Macam mana kita nak bertindak? Okay? So, dia datang dalam satu persoalan pada kita. Betul ke ekonomi akan kolaps? Sebab ada orang kata dengan saya, tak ada lah. Mana mungkin ekonomi kolaps? Malaysia stabil. Malaysia kukuh. Kan? Malaysia kan disayangi, tak ada apa masalah lah. Ada orang kata. Right? Tak apa. Jom kita jelajah sama-sama. Right? Baik. Sebelum kita nak meneruskan, saya nak bertanya dengan tuan-tuan dan puan lah yang ada dekat sini. Alright? Statement saya dekat sini adalah ekonomi kini semakin melarat. Ekonomi kini semakin melarat. Soalan saya adalah, adakah anda setuju? Kan? Ekonomi kini semakin lama semakin melarat. Kenapa? Asas yang paling mudah adalah harga barang naik mencanak-canak, tapi pendapatan duk tang situ juga. Ini basic fundamental. Dan saya kira semua orang merasai. Termasuklah yang bercakap dekat depan ni. Sebab apa? Harga ayam naik,
harga beras naik, harga semua barang naik. Kan? Minyak yang kita dok rasa tak naik RM2.5 ni, kena ingat, kerajaan tanggung bilion setiap bulan subsidi. Dan subsidi tuan-tuan dan puan, saya harapkan kalau kita masih boleh teruskan subsidi, alhamdulillah. Tapi bayangkan kalau ditarik, mulalah akan ramai orang akan menjadi semakin sihat sebab berjalan kaki ataupun naik basikal. Itu yang akan berlaku lah, wallahu a'lam. Tapi poin dia adalah setakat ni semua setuju boleh kata semua setuju masalah ekonomi semakin melarat. Boleh. Baik. Cerita masalah. Kalau tak ada solusi, tak jadi apa. Sebab dalam saya punya TikTok, dalam saya punya media sosial lah, right? Semua orang akan cakap, kau sembang lebat. Kau sembang lebat sebab kita bercakap dalam idea yang berbeza dengan masyarakat awam. Bila kita bercakap satu idea yang berbeza, orang akan tanya, kau sembang tapi apa solusi? Sebab cerita masalah tanpa solusi tak jadi apa. Jadi di sini kita akan bongkarkan apa solusi. Right? Semua bersama. So pastikan stay fokus, dan saya nak sangat ada dalam perbincangan kita nanti di akhir ada soalan. Alright? Baik, kita teruskan. Solusi yang pertama sekali kena sedar diri. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Selagi kita tak sedar yang kita hidup dalam ekonomi yang semakin ketat, yang semakin menghimpit kehidupan kita ni, selagi kita tak sedar, kita rasa okey, tak ada apa pun, tak ada masalah pun. Right? Kita kena sedar diri tuan-tuan. Tuan-tuan, dua, satu, kita kena bangun daripada mimpi. Setengah orang dia berperasan ekonomi yang ada sekarang ni akan bertahan lagi 10, 20 tahun, 30 tahun, macam orang yang hidup zaman 20-an dan 80-an. Dia hidup sekarang, dia rasa tak ada apa pun, okey je. Sebab saya dapat banyak feedback. Kan, saya simpan duit daripada tahun 70-an, saya simpan duit 80-an, tak ada masalah pun. Tahun 80-an, tahun 70-an, kita tak dengar cerita-cerita yang bakal saya akan bongkarkan selepas ini. So kita kena stay fokus. Boleh? Baik. So kita kena sedar, kena orang kata apa, kalau ngantuk mamai tu kena bagi nampak sikit diri sendiri. Kan, baru boleh bahaya ni. Sebab ramai orang tuan-tuan, mereka berada dalam keadaan yang comfort zone yang tersangat. Okey? Baik. Boleh kata semua negara dalam dunia ni mengamalkan sistem kewangan dan undang-undang yang hampir sama. Alright? Setiap negara. Cuma mungkin berbeza terminologi, istilah dan undang-undang sikit-sikit sebanyak mengikut keadaan tempat, mengikut penduduk. Alright? Sebab setiap negara wajib ada bank negara. Setiap negara wajib ada wang kertas mereka sendiri. Jadi urus atur wang kertas dan negara setiap dunia, satu negara, satu dunia ni lebih kurang sama. Alright? Dan kebanyakan negara-negara dalam dunia juga adalah di bawah penjajahan kolonial satu ketika dulu. Jadi bila mereka dibebaskan, so undang-undang dia akan jadi lebih kurang sama. Alright? Paling jelas, ni yang saya sebut tadi, wang kertas. Okay? Di Malaysia kita ada ringgit, di Indonesia kita ada rupiah, di Thailand kita ada baht. Kan? Kita pergilah semua negara, kebiasaannya mereka ada wang fiat mereka masing-masing. Right? Kemudian bank Bank yang dimaksudkan di sini adalah central bank. Di Malaysia istilah kita Bank Negara Malaysia. Di Indonesia dia ada BNI, Bank Negara Indonesia. Kan? Di England dia ada Bank of England. Di Amerika nama dia? Apa nama bank negara untuk Amerika? Tahu? Federal Reserve. The Fed selalu orang panggil. Alright? So semua lebih kurang sama. Right? Sebelum kita nak bentangkan solusi, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama jelajah permasalahan yang berlaku di segenap tempat di seluruh dunia. Right? Baru kita akan lebih nampak dan lebih terbuka. Sebab
Bila kita jelajah, kita akan lebih nampak, oh macam ni rupanya, oh macam ni rupanya yang sedang berlaku. Barulah kita tak berada di bawah tempurung dan kita sedar diri yang sebenarnya keadaan tidak seindah dan seselesa dulu. Right? So, jom kita tengok. Negara ni pernah kenal? Pernah tengok lambang negara ni? Tak pernah tengok Ini nama dia Venezuela. Right. So apa berlaku? Dulu ni bukan kata dulu tahun 80-an, 70-an ataupun 1000 tahun sebelum ni, tak. Dulu ni adalah sekitar tahun 2015, 2016. Ini dulu punya cerita. 1 bolivar sama dengan 1 ringgit. Sama. Dia punya ratio dia. Alright? Kemudian kita tengok US dollar diubah sama macam kita juga. 1 US dollar 4 ringgit sama dengan 4 bolivar. Sama. Kita sama pada tahun 2015, 2016. Okey? Bersedia. Apa yang akan berlaku sekarang? 1 US dollar bersamaan dengan 2.5 juta bolivar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan cerita dongeng Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita tak didedahkan dengan perkara ni, tapi ini dah berlaku pada wang kertas Venezuela. Nilai dia lebih teruk daripada sampah. Di Venezuela, dia punya kertas, wang kertas dia orang buang-buang je. Sekarang ni macam mana cara mereka nak meningkatkan nilai wang kertas mereka? Tahu apa mereka buat? Mereka jadikan kraft tangan. Jadikan kraft tangan, jual. Maknanya ambil A4 jadi kertas ni, ambil A4 jadi kraft tangan, jual. Itu je lah. Lain-lain apa lagi nilai yang ada? Tak ada nilai wang kertas mereka. Okay? So, menjadi persoalan pada kita, bukankah ini satu kegilaan? Gila tuan-tuan dan puan. Gila. Berlaku di sebuah negara yang orang kata apa, benda ni reality, bukan dia cerita buat-buat. Right? Yang pertama. Kita teruskan, kita tengok lagi tuan-tuan dan puan. Right. Ini nilai ataupun beban duit nak kena bawa untuk beli satu-satu barang. Bayangkan nak beli ayam seekor. Hari ni tuan-tuan dan puan, kita nak beli ayam seekor, baru ni naik kan, kerajaan naikkan harga ayam. Wah, bukan memang mengamuk lagi masyarakat. Dia orang ni nak beli ayam seekor bawa sebeban duit. Kan? Agak-agak mak poket tak nak bobol duit dalam poket banyak ni. Nak beli tomato, nak beli cheese, nak beli daging. Kan? Ibarat dia tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, hari ni kita marah di Malaysia ni, kita marah. Maksudnya dulu orang kata RM50 boleh beli satu troli. Kan? Sekarang ni saya kira-kira satu troli, kalau untuk saya lah, family saya, kalau troli penuh dalam 400 lebih lah. 400 lebih, okey. Maknanya balik tu boleh dah tahan lagi 2 minggu, 3 minggu boleh tahan. Kan? Biasanya saya. Tapi dia orang ni kalau nak beli satu troli penuh, agak-agak berapa troli duit kena bawa. Ini realiti yang berlaku di sana. Betapa hilang dan tak bernilainya wang kertas mereka, tuan-tuan dan puan. Right? So, ini satu benda yang sepatutnya kita take note dan kita kena jangan ambil mudah. Iraq, dekat negara-negara perang. Cerita negara perang kita maklum. Sebab apa? Sebab negara perang, memang bila perang, dia kena faham tuan-tuan dan puan, currency yang kita pegang ni, dia dijamin oleh kerajaan. Dia tidak ada nilai pada diri dia sendiri. Nanti kita akan bongkarkan sama-sama. Tapi the point is, currency yang kita pegang, duit kertas yang kita pegang ni, siap maknanya dia tidak ada nilai. Jadi bila kerajaan dah tidak boleh menjamin nilai pada kertas tu, inilah yang berlaku. Ini tuan-tuan dan puan, bukan negara perang. Ini bukan negara perang. Saya tak ambil negara perang sebab negara perang memang kita tahu dah hancur. Right? So kita terus lagi. Kenal lambang negara ni? Sri Lanka. Lebanon. Ini Lebanon. Okey? Cerita Lebanon pun cerita yang lebih kurang sama, tapi memang gila tuan-tuan dan puan. Okey? Kita tengok Tuan-tuan bayangkan, sebab tu bila saya bercakap secara online dan sebagainya,
Orang kata dia ni mengarut lah, dia ni merepek lah. Tapi ini realiti yang masyarakat tak nampak tuan-tuan. Sebab dia tidak didendangkan dalam TV, tak ada. Dia tidak didendangkan dalam TV. Sebab benda-benda yang dikatakan menimbulkan keresahan ni, orang tak nak, orang kerajaan akan cerita. Okay? Dan saya pun bukan nak menimbulkan keresahan awam, bukan. Niat saya adalah untuk kita sedar dan kita bersedia segala kemungkinan yang bakal berlaku. Okey? 2 tahun tuan-tuan, lebih kurang tahun 2017. Lebih kurang 2017, kerajaan ataupun bank di Lubnan telah bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan, duit tuan-tuan dan puan selamat dengan kami, tapi buat masa sekarang kami tak boleh nak keluarkan duit tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan bayangkan duit kita yang ada dalam bank sekarang ni semua ada, tiba-tiba bank umumkan tak boleh keluar. Dia kata tak apa, jangan masalah, sebab sekarang kerajaan ekonomi negara tengah krisis, so duit tak boleh keluar. Tapi jangan risau, duit tu selamat. 2 tahun rakyat tunggu. Apa berlaku pada tahun ketiga tuan-tuan dan puan? Rakyat diberitahu duit dah tidak ada dalam bank. Bayangkan, ini realiti yang berlaku. Ini realiti yang berlaku yang ramai orang tak nampak. Okey? So bukan kali ini satu rompakan. Coach, yang ni tahun bila kan? Ini 2019 yang berlaku ni. Ini 2019. Alright? 1/3 daripada aset orang Lubnan hilang. Bayangkan tuan-tuan, sebab benda ni, kenapa kita kata 1/3? Sebab biasanya orang memang bila ada duit dalam bentuk cash ataupun aset, dia akan simpan dalam bank. Sebab mentaliti orang kebanyakan rasa simpan dalam bank selamat. Sekarang ni di Malaysia, saya just cerita sekitar selalu lah. Adakah bank benar-benar selamat? Ini cerita krisis ekonomi. Sekarang ni tidak krisis. Berapa banyak kes yang kita dengar sekarang tengah viral? Kes hilang duit dalam akaun. So, sejauh mana keselamatan tu? Ada tu tak pay lah 30,000. 160,000 pun ada, 200,000 pun ada. Banyak tuan-tuan dan puan. Jadi adakah selamat? Okey? Jadi ini saya pulangkan balik kepada tuan-tuan dan puan untuk berfikir. Alright? Saya tidak ada siapa-siapa untuk buat keputusan, tapi kita tengok apa yang berlaku. Kalau benda ni benar berlaku, apa jadi? Duit pendeposit bank tak boleh bagi. Orang mengamuk tuan-tuan dan puan. Orang mengamuk. Keluar lebih dari 2,000 pound tak boleh. Dia kena bagi satu kali. Mereka mempersoalkan apa kecurian apa ni, rompakan apa ni. اللي يكفوا السرقه على سرقه العالم ما في شيء براسه، بس سرقه الناس، سرقه المعطر، سرقه المواطن. اول المواطن لازم يدفع الثمن، المواطن بيدفع الثمن. Bila mereka datang, rakyat datang nak minta hak, mereka bukan nak ambil orang lain punya hak, mereka bukan nak rompak bank, dia nak minta hak macam kita. Kita punya duit, kita letak dekat bank, kita nak datang, kita nak ambil duit kita je. Tapi dihalau ni macam anjing. Dengan polisnya, kan? Ini benda realiti yang berlaku tuan-tuan dan puan. Kan? Orang akan tanya, tapi tu takkan tak simpan bawah bantal. Kalau bawah bantal tu lebih selamat, at least aset kita tak hilang. Ini dah berlaku tuan-tuan dan puan. Bukannya cerita yang dibuat-buat. Cuma tak adalah dia akan jadi sensasi di Malaysia ataupun berita dia keluar paper ke dia tak keluar, tapi ini realitinya tuan-tuan dan puan. Right? Baik, kini Lubnan telah diisytiharkan muflis. Sekarang semasa ketika tu belum muflis, tapi sekarang dah muflis. Okey? Ini dah keluar lah. Orang semua maklum lah. Dah muflis. Alright? Saya juga sangat bimbang. Sebab keluar daripada pemimpin Malaysia sendiri, keluar daripada pemimpin jiran kita sendiri. What next will happen? Apa yang akan berlaku seterusnya? Saat ini kita akan tengok. Okey? So stay tuned. Baik. Kenal negara ni? Okey. Yes. Kenal? Ini Yes.
dua negara ni. Apa yang sekarang berlaku? Lebih 70% inflasi. Lebih 70% inflasi wang kertas mereka. So kita kena bayangkan tuan-tuan dan puan, ada RM100. Tahun ni boleh beli barang RM100. Tahun depan boleh beli barang RM70. Sebab inflasi berkurang. Inflasi merendahkan nilai. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Dia tidak sampai negara tu akan runtuh, tetapi kuasa membeli rakyat akan ditekan. Rakyat semakin susah. Semakin susah. Sedang berlaku bukan dua negara ini saja tuan-tuan dan puan. Dia ada banyak lagi negara yang saya tak sempat nak tulis semua. Right? Lagi kita jaga lagi, sebab selagi kita tak jelajah, selagi kita tak pergi ke negara-negara, kita akan nampak macam saya kata tadi lah. Kita akan duduk bawah tempurung dan kita tak nampak apa yang sedang berlaku dalam dunia hari ini. Ini saya rasa orang kenal? Sri Lanka, betul. Alright. Ini saya ambil keratan akhbar ni adalah masa Ramadan tahun ni. Right? Krisis masa Ramadan. Kan? Bila raya je diisytiharkan muflis tuan-tuan dan puan. Right? Diisytiharkan muflis. Okay. Saya nak kita sama-sama pandang dan lihat tuan-tuan dan puan. Cuba tengok nilai wang kertas dia. Steady kan? Steady, naik turun. Biasalah sikit-sikit kan? Bila diumumkan muflis je jatuh. Tuan, satu fakta menarik yang kita kena faham adalah hutang Sri Lanka jauh lebih rendah daripada hutang Malaysia. Hutang Sri Lanka lebih kurang 61 bilion, lebih kurang. Hutang kita lebih lagi pada tu. Hutang kita lebih lagi pada tu. Jauh lebih banyak. Okey. Sri Lanka masalah dia adalah dia nak bayar hutang tu dia tak boleh. Dia tak ada reserve cash dan dia tak ada sumber pendapatan, menyebabkan dia susah untuk bayar. Kan? Jadi ini cabaran yang berlaku di Sri Lanka. Yang ramai orang tak perasan. Right? Inilah yang akan berlaku di negara-negara bila berlaku keruntuhan wang kertas. Bila berlaku keruntuhan ekonomi, wang kertas juga akan efek. Sebab apa? Sebab bila kita nak dagangkan wang kertas, orang tak nak wang kertas kita. Sebab buat apa? Negara dah muflis. Right? Kita kena faham. Kemudian lagi terkini. Dia sebenarnya tak terkini sangat, tapi boleh kata terkini lah. Bank out of money ataupun bank run istilahnya di China. Alright? Makna kata tuan-tuan dan puan, sebab tu saya bukan nak. Dia bila kita cakap ni orang kata kita akan menakut-nakutkan. Tidak tuan-tuan dan puan, kita bersedia. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau berlaku keadaan tu di Malaysia, masa tu baru kita nak bawa keluar duit dalam bank, ini akan berlaku. Bila semua orang nak keluarkan duit daripada bank, tuan-tuan kena faham, dalam bank negara, okay, tercatat dipanggil SRR. Pernah dengar perkataan SRR? Dalam bank negara, boleh buka dalam web bank negara. SRR ni adalah Statutory Reserve Requirement. Apa makna Statutory Reserve Requirement? Okey, berapa statutory? 2%. Apa makna 2% Statutory Reserve Requirement ni? Okey? Bermakna duit kertas yang mengalir dalam edaran hanya 2% saja. Yang dalam poket tuan-tuan perempuan, dalam poket saya, dalam poket kita semua, duit kertas hanya 2% saja. Lagi 98% semuanya digital. Okey? Jangan percaya apa yang saya cakap, bulat-bulat, dan dalam masa yang sama jangan tolak mentah-mentah. Kaji. Okey? So, bayangkan kalau semua orang nak keluarkan duit kertas masing-masing, ada pun 2% je. Ini yang akan buatkan masa tu saya kira mungkin lebih teruk daripada China, mungkin lebih teruk daripada Lebanon. Tapi saya harap orang kita tidaklah seganas itu. Tapi we might never know, kita takkan boleh tahu.
Sebab contoh ambil masa terdesak dekat Shah Alam baru-baru ni. Kan, apa berlaku? Bila orang 3 hari tak dapat bekalan makanan, pecah kedai tuan-tuan dan puan. Benda ni real. Orang kita tengah selesa, ada duit, nak bawa keluar senang, tak ada masalah, okey. Kan? Kita ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tak makan, kita okey lagi tuan-tuan. Kita akan steady, bukanlah kata steady, geram juga. Mengomel-mengomel juga. Tapi kalau budak lapar, dia orang lapar, dia orang bukan fikir, dia orang nangis. Dan bila dia orang menangis, kita stres. Terus terang cakap tuan-tuan dan puan, yang ada anak kecil akan faham, bila budak menangis lapar, stres. Lagi-lagi kalau budak yang kalau baby mungkin dia tak cakap lapar. Kalau yang jenis umur dah 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun ni, kan? Saya dah tengok anak-anak saya kan, Abi lapar. Stres kan? Kan? Maksud bukanlah stres, maknanya dia akan jadi macam, sebab tu lah jadi tuan-tuan, pecah kedai. Dia bukannya benda dibuat-buat. Bila datang keadaan terdesak, oh kita akan faham. Right? Krisis bank run di China. Ini real. Ini sebelum saya nak beritahu, di China tuan-tuan dan puan, lagi gila. Dia orang letak kita kebai depan bank, kan? Itu pun sama juga kes kena berambat macam anjing. Duit kita sendiri, duit pendeposit sendiri, bank tak boleh bayar, kerajaan backup. Nak kata apa? Kan? Bila kita cakap macam ni, orang kata kita ni mengarut. Tapi tuan-tuan, jangan kita tolak sesuatu fakta tu dengan mentah. Kan? Jangan tolak. Jangan terima bulat-bulat juga saya cakap. Macam mana? Sebab satu yang paling utama sekali, sebab sistem kita. Dalam dunia hari ni memang sistem dibuat 2% saja wang kertas. Dalam dunia. Okey? Sebab tu kita ni dunia ke arah dunia digital. Lepas ni 0% saya rasa ni. Natijah daripada 0% itu kita cerita bab lain lah. Apa kesan kalau 0% itu kita cerita bab lain. Right? Tapi untuk hari ni kita fahamkan benda ni dulu. Right? So setakat sekarang ni saya harap ada soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya sebentar lagi. Tapi tak apa, kita sama-sama kita teruskan. Jadi soalan dia sekarang ni, kita dah tengok dah negara demi negara yang sedang mengalami krisis. Soalan dia, adakah ringgit dan Malaysia tidak akan terkesan sama sekali? Adakah kita ni akan total safe? Tak ada masalah. Kita kebal. Soalan dia. Tuan-tuan dan puan boleh jawab sendiri, tuan-tuan dan puan boleh fikir sendiri. Adakah kita total kebal? Takkan kena lah. Kita okey lah, steady lah. Petronas kaya apa? Kan? Kita punya sawit banyak apa? Getah kita banyak apa? Masalah? Kan? Okey? So, saya serahkan balik pada anda untuk anda fikir. Okey. Sekarang ni kita masuk tadi bila berlaku krisis demi krisis pada ekonomi. Sekarang kita lihat di Malaysia apa yang sedang berlaku. Contoh kami dari dia. Sebab apa? Sebab benda ni orang makan. Benda ni benda hari orang makan. Kalau orang yang hidup dekat Malaysia tak kenal brand ni, tak makan roti ni, maksudnya kau bukan orang Malaysia. Kan? Right, kita teruskan. 2011 harga 50 sen. Okey. Kemudian naik 2015 naik 85 sen. Tahun 2022 naik singgit 25 sen. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, dalam 11 tahun peningkatan 150%. Gaji kita 11 tahun naik 150%. Okey? Itu kita kena faham. Sebab tu saya kata, harga naik meninggalkan kita bercanak-canak, tapi gaji tak naik-naik, gaji duduk tangga tu juga. Right? Ini keadaan ni yang kita cakap ni adalah di kala aman damai, makmur. Ni makmur ni. Okey? Dulu kan orang selalu buat perbandingan kan. Dulu RM50 satu troli apa? Sekarang RM50 satu barang je. Cuma baru ni kerajaan ambil campur tangan sikit, so kurang sikit harga. Perasan kan? Harga minyak dia kurang sikit, sekarang harga dalam RM31. Sebelum ni RM42.50 tuan-tuan dan puan. Bayangkan daripada RM50 boleh beli satu troli kepada boleh beli satu barang. Ini apa nama dia? Inilah inflasi.
Kita tak cerita kalau inflasi siapa yang kaya. Itu cerita lain lah. Itu kita bincang lain. Siapa kaya? Nanti kita bincang. Tapi pasti dan pasti orang rakyat Bahrain macam saya dan tuan-tuan dan puan, kita terkesan. Kita terkesan. Right? So ini yang berlaku. Jadi masalah ini tuan-tuan dan puan, ramai orang tak nampak. Ramai orang tak nampak yang duit kita ni dikikis nilai hari demi hari. Duit kita ni dimamah nilai, dipijak-pijak nilai setiap hari. Isu ni orang tak nampak. Alright? Nampak ah? Semua orang nampak. Ah. Tak ada suara je. Dia untuk kita nak, macam saya kan, saya punya penampakan, kalau kita nak bersuara menentang, itu semua dia tak memberi. Bukan tak memberi lah, selagi semua orang tak faham, dia jadi tak boleh nak ke mana juga. So apa yang kita boleh buat? Sekarang ni saya ambil pendekatan kita jaga diri kita dan keluarga kita. Persediaan tu yang paling utama. At least benda yang kita boleh kontrol. Orang lain kita macam mana nak kontrol? Tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol diri kita, keluarga kita. Alright? So masalah utama yang ramai orang tak nampak hari ini adalah wang kertas, ataupun kita panggil wang fiat, ataupun juga dikenali di kalangan expert. Saya cakap expert kerana saya ambil kata-kata daripada Robert Kiyosaki. Kalau orang yang dalam dunia kewangan ataupun orang yang biasa buat bisnes akan kenal siapa Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki mengatakan fiat money is a fake money because of they can print the money out of nothing. Dia pun boleh print money. Okay? Baik. Kita tengok. Kita terus lagi. Apa poin-poin dia? Yang pertama, wang kertas tidak ada nilai intrinsik padanya. Sekali lagi kita nak buat exercise sama-sama. Okay, saya nak kita buat exercise sama-sama. Right? Yang dah pernah menjalani pun kita buat juga sama-sama. Keluarkan duit kertas masing-masing. Keluarkan duit kertas masing-masing. Siapa yang percaya dengan bank, ada digital 100%, memang orang ni memang nak kena lah. Memang kalau berlaku, kalau tak ada duit kertas dalam poket, memang cari penyakit tuan-tuan dan puan. Duit kertas kena ada sikit, jangan sampai tak ada langsung, kena ada. Jangan kita ingat sistem ni is all, orang kata apa, steady. Keluarkan yang paling besar. Saya tak ambil duit tu, jangan risau, saya tak ambil. Keluarkan yang paling besar. Sebab selagi kita keluar RM1 je jalan. Kalau ada 100, keluarkan 100. Pegang seorang satu, pegang seorang satu. Okey? Baik. Pertama sekali, saya nak bagi tahu okey, tengok kertas tu. Tengok kertas tu. Apa dia tulis kat bawah tu? Cuba baca sikit. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Nilai apa? Nilai apa? Dia hanya tulis sah diperlakukan dengan nilai. Nilai apa? Nilai kertas. Kertas. Intrinsik ni adalah dia ada nilai pada bahan. Bahan yang tuan-tuan dan puan kita tengah pegang sekarang ni, dia tidak ada nilai. Dia hanya disuruh orang untuk percaya, meyakini bernilai. Sebab itu macam tuan cakap tadi, negara perang kan, macam Iraq apa semua, bila berlaku runtuh, tak ada nilai dalam tanah ni. Tak ada nilai dalam tanah ni tuan-tuan dan puan. Okey? Satu lagi saya nak kita pegang, kita nak tengok ni sebab kita nak sama-sama nak belajar. Okey? Saya bila saya cakap benda ni, saya nak kita berfikir je. Ini satu lontaran kita panggil pendapat ataupun idea. Okey. Satu ketika di zaman Firaun, kerajaan Firaun dia cara dia nak mengawal rakyat dia dan dia nak terus berkuasa, dia ada ahli sihir dia. Ahli sihir Firaun ni, apa yang dia akan buat adalah dia akan kalau kita biasa tengok macam mana cara dia melakukan sihir, contohnya dia akan campakkan tali, betul? Bila dia campakkan tali akan dilihat, bukan berubah tali tak berubah. Tali akan dilihat sebagai ular. Bayangkan tali yang ular tu, kalau ada orang tali yang ambil, dia potong. Apa jadi kat ular tu? Ubah jadi tali. Putus dia punya sihir dia. Okey? So, itu cara Firaun mengawal kerajaan. Mengawal rakyat.
Jadi, tuan-tuan bayangkan, contoh kita pergi makan kedai mamak. Makan kedai mamak, anda kira, anda kata RM25, okey? RM50 dalam tangan kan? Oh, saya tak ada duit pecah lah, anda pun tak ada duit pecah. So macam mana? Kita koyak dua lah. Kerap kita koyak dua. RM50 asas idea dia, kalau koyak dua jadi RM25 lah. Kita bagi separuh. Agak-agak aneh terima tak? Tak lah. Aneh kata apa you? Kan? Mana kata kuasa hilang. Tapi ambil seletik balik. Ambil seletik tampai balik. Tiba-tiba ada balik kuasa dia. Oi. Ini sebab tu ada sebahagian ilmuwan mengatakan ini juga adalah sihir. Wallahu a'lam, buat kajian. Okey? Sebab di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, zaman tu zaman Nabi SAW masih hidup. Sayyidina Ali ada satu dinar. Dia pergi ke pasar, dia nak beli daging, nak bagi makan, nak balik kat family. Jadi apa berlaku masa tu, dia kata tak ada pecah. Jadi satu dinar ni kan besar nilai dia. Apa yang Sayyidina Ali buat? Dia potong 4 bahagian dinar tu, 1/4 dia bayar kepada penjual daging, dia ambil daging, dia bawa balik. Makna kata duit boleh potong 4. Duit boleh potong 4, 1/4 bayar, boleh daging. Cuba potong duit separuh yang ada sekarang, potong 4, tengok apa jadi. Inilah hakikat wang kertas yang tidak ada nilai intrinsik dia dalam apa? Pada benda tu. Right? So, saya harap kita sedikit membuka mata kita. Right? Kemudian, ini juga yang menjadi satu kesalahfahaman banyak orang. Termasuklah yang dikatakan dengan asatizah ataupun orang yang belajar bab muamalat, belajar dan sebagainya. Ramai orang terlepas pandang apa yang berlaku pada tahun 1971, tuan-tuan dan puan. Pada tahun 1971 berlaku satu event namanya Nixon Shock. Nixon Shock ni adalah satu peristiwa yang mana wang kertas dah tidak lagi disandarkan pada emas. Sebelum ni kita nak kena faham bila wang kertas nak dicetak, dia kena ada emas. Contoh kita nak cetak 1 kilo, kita nak cetak 1 juta ringgit. Kita kena ada nilai emas yang senilai 1 juta. Faham tak? Kalau contoh hari ni harga emas kita ambil lah, kita ambil contoh 3 kilo 1 juta. Contoh. Okey? So nak cetak 1 juta ringgit kena sandarkan, kena ada kat emas 3 kilo baru boleh dicetak 1 juta ringgit. Tapi dah 50 tahun, bukan baru tahun 71. Tahun 71 tuan-tuan dan puan, emas dan duit dah tidak ada kena-mengena. Jadi bagaimana duit dicetak? Duit dicetak based on hutang. Hutang. Okey? Duit dicetak berdasarkan hutang. Okey? Sebab itulah duit kertas yang kita pegang ni tuan-tuan dan puan, kan Nabi SAW beritahu kan, di akhir zaman orang yang larilah, carilah macam mana jalan pun tak nak ambil riba. Memang gini orang yang bertakwa, betul-betul tak nak kena mengena dengan riba. Pasti akan terkena juga debu riba. Dan saya berani katakan wang kertas adalah debu riba. Kenapa? Okey, jom kita buat kira-kira sikit. Okey. Ini adalah bank negara. Okey. Ini adalah, kita contohlah, kerajaan Malaysia. Okey. Asas yang kita kena faham adalah bila negara nak mencetak duit, okey, nak print duit, yang kita tengok setiap tahun ada duit baru kan, yang nak bagi duit raya kat anak-anak buah kan, kita sedangnya baru duit baru kan, dia duit baru. Duit baru ni dicetak, kita kena tahu tau satu perkara, duit dia kerajaan tak boleh cetak sendiri. Kerajaan kena minta daripada bank negara untuk cetak duit. Okey? Sebab itulah ramai orang tak faham. Boleh buat kajian,
Jangan terima bulat-bulat, jangan tolak mentah-mentah. Kerajaan diberi ruang untuk dump in modal 100 juta. Dalam bahasa mudah, bank negara kita adalah entiti bebas yang kerajaan ada persen 100 juta saja dalam tu. Dan kerajaan tak boleh kawal segala strategi dan kebijakan ataupun apa saja proses yang mereka nak buat, kerajaan tak boleh buat. Tak boleh, orang kata apa? Tak boleh kata apa, ikut je. Okay? So, teruskan. Orang kata kalau rasa nak perlu tahu lebih, ceritalah. Mana yang ambil tahulah. Alright? So, kena. Barulah bank negara boleh bagi duit tu. Okay? Ini cerita asas. Fundamental. Yang ramai orang tak faham. Baik. Bank Islam, yang kata bank Islam kan, kebanyakan orang diberitahu adalah bank Islam kalau kata alternatif lah. Sebagai kalau kita nak membeli dan sebagainya, at least kita tak ada duit, kita buatlah loan dengan bank Islam. Ada orang memberikan cadangan begitu. Saya tak nak bahas bab bank Islam tak bank Islam di sini. Saya cuma nak bagi tahu di peringkat bank negara, di peringkat dunia, negara nak buat pinjaman, ada tak bank Islam? Tak ada. So, bila kerajaan nak cetaklah katakan 1 bilion. 1 bilion. Kerajaan nak cetak 1 bilion. Boleh? Tak ada masalah. Hutang dengan pinjaman 1 bilion. Hutang dengan bank negara 1 bilion. Itulah kalau dia ada strategi, dia punya teknikal dia lah. Kerajaan akan terbitkan bond. Bond tu akan dibeli, siapa beli? Bank yang akan beli juga. So basically bond akan bayar berapa? 10% tuan-tuan dan puan. Kita ambil lah 10%. Kita ambil lah 10% yang selalu bond kan. Tapi bond tak boleh cerita juga sebab bond adalah bond. Dia ada lagi tambahan, dia up to 20%. So maknanya kata kerajaan kena bayar balik 1.2 bilion. Soalan yang kita nak bertanya, 1.2 bilion ni adalah 200 juta. Bila kerajaan cetak 1 bilion, okay, sebab tu saya kata ini teknikal yang kita kena fokus. Bila kerajaan cetak 1 bilion, ada duit kertas 1 bilion. Bila nak bayar balik, kena bayar 1.2 bilion. Oh, soalan saya, 0.2 bilion ni ada tak wujud kertas dia? Wujud tak kertas 0.2 bilion ni? Tak wujud. Bermakna, kalaulah kerajaan dapat collect semua balik duit-duit yang berada dalam pasaran, bayar kepada bank negara. Ataupun, yalah, yang kita pinjam ni, cukup tak 1.2 bilion? Tak cukup. Jadi apa yang akan buat? Hutang baru. Sebab itulah tahun demi tahun hutang negara bertambah. Tak pernah kurang hutang negara kita tuan-tuan puan. Dan asas muamalat kita kena ingat pinjam 1 bilion, patutnya pinjam tak boleh ambil lebih. Tapi bila pinjam ada lebih, itulah nama dia riba. Mengikut Imam Malik, dosa yang terbesar selepas syirik adalah riba. Riba ni dia isytihar perang dengan Allah. Allah Ta'ala bagi dalam Quran, mengisytihar perang dengan Allah dan Rasulnya. So, jangan ambil mudah. So, sebab dia kata, mungkin kita yang tak terlibat dengan nak buat pinjaman ni, tak menceritakan, dia kata kita tak terlibat dengan dosa, kata ulama kita. Cuma, kesan dan bahana ni. Kesan dan bahana riba ni, kita tanggung. Alright? Ini tak cerita kalau duit masuk dalam circulation dan sebagainya. Sebab, bila kerajaan cetak duit, duit akan masuk dalam circulation. Bila duit masuk dalam circulation, katalah, dalam circulation ada 1 bilion. Okey? Kerajaan buat, kerajaan masukkan dalam circulation. So sekarang circulation dah ada 2 bilion. Bila duit ditambah dalam pasaran, produk, ini kita kena faham asas bila semakin banyak duit dalam pasaran, apa akan jadi pada nilai duit? Duit akan jatuh nilai. Itulah yang dinamakan inflasi. Setiap kali duit dicetak, sebab itulah duit akan jatuh nilai. Kerana apa? Sebab back to basic of demand and supply. Bila duit makin banyak dalam pasaran, harga barang akan dilihat semakin naik. Hakikatnya bukan harga barang naik, hakikatnya duit kertas yang jatuh nilai. Right? So setakat ni boleh follow? Boleh follow? So bersedia dengan soalan Baik. Ini satu graf yang sangat menarik yang saya kira kita boleh sama-sama tengoklah.
Okey? Graf ni nama dia CPI. Consumer Price Index. Orang selalu kata, ada orang bagi argument. Orang kata, kalau emas pun kalau kita pakai, kalau kita gunakan emas dan perak dalam peredaran, tetap harga barang akan melambung-lambung, tetap akan berlaku inflasi. Kita jangan cakap berdasarkan kita dengar, kita tengok fakta, tuan-tuan dan puan. Okey, ini fakta. Okey? Tahun 2019-13 ni adalah bila mana fractional Federal Reserve. Okey, Federal Reserve ditubuhkan. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, harga barang dunia ni harga barang dunia. Dia ambil satu dia panggil formula CPI, Consumer Price Index. Harga dunia saya tak boleh ambil daripada tahun 17 sebab Malaysia tak wujud lagi tahun 17. Jadi saya ambil Amerika. Alright? Ini soal ni tadi tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey, soal ni adalah legit. Berlaku perang, harga barang melantun. Betul? Kemudian jatuh stabil balik. Bila perang melantun lagi, naik. Civil War naik, perang. Kan? Tapi tuan-tuan dan puan, okey, harga barang tetap maintain. Di kala ini masih emas disandarkan. Masih. Right? Masih. Di kala ini masih lagi perak dan emas digunakan sebagai duit. Masih. Selepas ditubuhnya Federal Reserve, berlaku perang. Harga melantun dah mula. Okey? Harga melantun. Dan saya tak nak tengok yang lain, tengok sekadar tahun 1971 yang mana peristiwa Nixon shock tadi. Okey? 1971 di sini. Tuan-tuan tengok harga barang apa jadi? Ini sekadar tahun 2009. Okey? Inilah yang berlaku. Okey, kita nak kena sama-sama faham kan? Okey, boleh faham Boleh faham graf ni Graf ni kita sebentar lalu aja sebab semua kita nampak ni. Right? Betapa kalau maknanya senang-senang orang boleh cetak duit dalam pasaran melantun-lantun. Dia cetak. Jadi harga melantun. Bukan setakat melantun biasa, melantun lah. Okey? Baik. So, soalannya dekat sini. Kalau duit kertas tidak lagi diyakini bernilai. Okey? Seperti yang berlaku di Venezuela. Seperti yang berlaku di Sri Lanka. Seperti yang berlaku di negara-negara perang. Lubnan dan sebagainya lah yang negara-negara perang. Kalau tak bernilai, soalan dia, di manakah nilai anda? Okey? Jadi, nak tak nak, suka tak suka, proposal saya adalah solusi untuk kita selesaikan masalah ini adalah kita kena kembali balik pada sistem muamalat Islam yang adil. Selagi kita berada dalam sistem ni, selagi kita duduk dalam kancah ni, selagi kita duduk dalam kandang ni, terpalitlah dia punya najis-najis, terpalitlah kesan-kesan yang kita sedang berhadapan sekarang ni. Tuan-tuan sini boleh tengok bila era emas dan perak masih menjadikan duit, apa jadi? Masih stabil. Tapi bila kertas, semakin gila tuan-tuan. Right? So, dia nak ubah ni, dia tak boleh macam, sebab benda tu kita tengok dah beratus tahun dah, dia dah jadi. Bukannya orang kata semalam, dia tidak boleh macam contoh jari tangan kita macam ni, kita ubah jadi macam ni. Tak boleh tuan-tuan, dia ada strategi dia. Kita nak keluar sebab kita dah melekat, kita dah bind dengan sistem, dah bind kan. Jadi nak keluar tu sangat susah. Jadi macam mana kita nak keluar? Strategi, kita kena ada strategi. Langkah pertama adalah tukarkan emas ataupun aset anda kepada emas dan perak. Tukarkan. Aset, ni kata aset, maksudnya jangan gunakan, kalau ikut strategi, kalau lah itulah duit untuk survive, makan, nak bayar sewa, janganlah guna, sebab itu nak survive. Tapi yang ada lebihan, yang dikatakan dengan aset, tukar kepada emas dan perak. Okay, saya lebih spesifik, saya gunakan istilah dinar dirham. Saya lebih suka. Sebab macam family saya lah, salah seorang family saya baru ni dia orang ada simpan duit dalam tabung haji. Tuan-tuan kena faham tabung haji ni lagi susah nak bawa keluar daripada bank biasa tau.
tabung haji maksimum boleh keluar satu hari 10,000 je. Nak bawa keluar duit kan? Saya nak bawa keluar duit, nak bawa keluar dalam 60k, 6 hari kena tunggu. Dah lah dia ada timing dia sampai pukul 5 je. Terlepas tak boleh bawa keluar dah. So berapa lama masa nak ambil tu tuan-tuan dan puan? Kita nak kena faham. Okey? Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW beritahu lebih kurang akan tiba satu zaman di mana tidak ada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh manusia, maka simpanlah dinar dan dirham. Peringatan telah diberikan. Okey? Ini daripada Nabi kita. Kita ambil juga daripada orang barat apa yang dikatakan. JP Morgan kata gold is money. Anything else is credit. Anything else, especially duit kertas yang kita pegang tu, dia diskredit. Memang betul pun. Kan? Okey? So, solusi langkah pertama, tukarkan aset yang lebihan. Okey? Tanpa tangguh. Ada duit jangan tangguh, tukar terus. Sebab saya tengok harga emas hari ni pun sangat cantik. Sangat cantik. Sebab saya beli bulan 5 hari tu, harga dalam 1 gram 290 lebih. Dekat 300. Pada 9 lebih. Masa saya beli. Tapi sekarang dah 260 lebih. Sekarang ni, murah. Kan? So, waktu yang terbaik lah boleh kata. Alright? Okay. So, dekat sini juga nanti Tuan CEO kita, Tuan Afiq, akan ceritakan bagaimana untuk menjana extra income kalau kita terlibat sebagai seorang partner circle. Right? Ambil kesempatan. Kelebihan boleh dapat emas, perak dengan lebih murah sebab bila jadi partner circle ada komisen lebih. So boleh kata kat situ kita dapat harga murah. Pendapatan pasif sebab orang yang faham, orang akan beli dan setiap kali orang beli kita akan ada komisen. Right? So ada peluang. Sebab bila orang mula nampak kerapuhan sistem yang ada, kerapuhan wang kertas yang ada, orang akan tukar. Jadi kalau kita berada pada peringkat yang mana ramai orang tak faham lagi, so sebenarnya ini satu peluang. Right? Dan wajib untuk kita pilih produk orang Islam. Sebab MIM, pemilik dia adalah orang Islam. Yang menjalankan sistem semuanya orang Islam. So, kalau dalam market kan ada orang Islam yang jual, kita kena pilih orang Islam. Ni yang sebab tu saya bersama dengan MIM. Alright? Baik. So, sebelum saya nak tutup, saya nak kita tengok lagi satu benda. US dollar versus ringgit Malaysia. Alright? Pernah tengok duit kertas ni? Ini tak berlaku negara luar tau, ini berlaku negara kita. Dulu Malaysia pakai duit ni. Ini dia panggil duit daun pisang. Ini dia panggil duit daun pisang. Apa berlaku selepas Hiroshima Nagasaki dibom? Jepun surrender. Betul? Lepas Jepun surrender, apa jadi pada duit kertas Jepun pada ketika itu? Melingkup. Siapa yang pegang banyak duit kertas ni pada ketika itu, melingkup bersama-sama. So, ini telah berlaku. Dan sejarah bakal berulang bagi yang tak nak ambil pelajaran. Okey? Baik, kita tengok lagi. Contoh harga emas 30 tahun dulu. Kita boleh ambil lagi lama pada tu, tapi saya suka ambil yang famous sebab 30 tahun dahulu adalah tahun yang mana Malaysia mengalami krisis kegawatan ekonomi. Tahun 1997. Okey, US dollar versus ringgit. Sebelum tahun 1997, harga 1 kilo 10,000 US dollar. Okey. Masa tu 1 US dollar RM2.5. So 25,000. 1 kilo aja masa tu. Nak beli 1 kilo emas ada 25,000, boleh beli sekilo. Okey. Ini sebelum berlakunya kegawatan ekonomi. Sebelum berlakunya serangan oleh penyangak mata wang. Okey. So, selepas tahun 1997, harga masih maintain. US maintain. Okey. Tapi apa berlaku dekat Malaysia? 1 kilo naik 48,800. Sebab daripada RM2.5 naik RM4.88 1 dolar. Masa tu. Okey. Selepas krisis. Baik. Sekarang
Okay, due to inflasi 10,000 dulu, sekarang 59,000 US dollar. Okay, sekarang 260,000 1 kilo. Kalau siapa ada 260,000 boleh beli 1 kilo. Right? Jadi saya nak kita faham satu perkara kat sini Ada 2 point. Yang pertama, kita dengan US dah kalah dah. Kalah round pertama. Kalah yang kedua adalah inflasi. Inflasi US pun naik, kita pun tak boleh lari. Tapi dengan US nak tukar, kita kalah. So makna kata dengan wang kertas yang kita ada, kita 2 kali kalah. Okay? 2 kali rugi. Right? Tahukah anda apa yang jadi pada negara mata wang mereka mengikut? Apa yang jadi? Kita dah cerita tadi kan? Okay? Ini kita tengok. Ini semalam tau. Ini semalam. Siapa tengok Puli punya, dia agak viral sekarang ni. Kan? Puli bagi tahu rakyat Malaysia diminta berjimat. Sebab apa? Akan berlaku satu benda yang berat hujung tahun ni, awal tahun depan. Akan berlaku yang sangat berat. Berat apa saya pun tak tahu, tapi dia cakap. Saya tak nak ambil letak video sebab panjang video dia. Tapi dia bagi tahu. Ini dalam berita national. Dia bukan berita. Dia bagi tahu. Ya. Dah diberitahu. Okey. Dan last saya nak suruh kita tengok adalah poin yang sama Puli bagi tahu. Tunku Razali Hamzah. Dia bagi tahu poin yang sama juga diceritakan oleh jiran kita, Presiden Jokowi. Okey, jom kita tengok sama-sama. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Dan tanyakan sebetulnya dunia ini mau kemana. Beliau belum menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan, tapi dunia. Kita bicara dunia dulu. Dan semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun tetapi inflasinya naik. Harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Saya nak kita faham Dia kata apa? 60 negara. Ingat ni. 60 negara. Dia kata apa? 320 juta. Ingat dua angka ni. 1, 2. Sama seperti apa yang Tunku Razali Hamzah cakap, sama seperti apa yang Presiden Jokowi cakap. Test. Ada bateri. Okey, sama seperti apa yang mereka cakap. Tahun depan lebih kurang 60 negara akan muflis. Ya Okey. Sebab apa? Sebab Bank Dunia, IMF, mereka dah ada kira senarai orang-orang yang berhutang, negara-negara yang berhutang dengan mereka. Mereka juga ada kiraan berapa reserve currency yang mereka ada untuk membayar hutang.
Jadi daripada sekarang sampai dah hujung tahun ataupun awal tahun depan, ada lebih kurang 60 negara yang akan muflis. Ada lebih kurang 320 juta orang yang akan jatuh daripada di bawah paras kemiskinan tegar. Dikata dalam bahasa Jokowi, kemiskinan akut katanya. Kemiskinan tegar lah biasa kita guna dekat Malaysia. Jadi okey. So isu dia adalah okey. So sekarang ni jangan tangguh, dan jangan tangguh. Right? So boleh kita bincangkan sikit. Ada soalan? Kita sebab benda ni tuan-tuan dan puan, dia melibatkan bukannya orang kata apa cerita-cerita yang dibuat-buat tau. Dia memang benda ni real. It's real. Sebab tu orang kata sebab satu ketika dulu biasa kita dengar kan, orang lama lah kata aku dulu lagi susah. Sebenarnya tak, lagi zaman sekarang ni lagi ketat keadaan tu. Dan saya secara individu, saya tak fikir diri saya. Diri kita mungkin kita boleh cuba kelepiak, orang kata, orang Penang kata kelepiak bagi boleh lepas juga. Tapi macam mana dengan anak-anak, generasi anak-anak kecil ni? Nabi Muhammad beritahu, kita kata semalam baik daripada hari ini baik daripada besok. Mungkin hari ini lagi susah. Lagi susah. Kita memang sedang melalui zaman gelap. Okey? So, sebelum saya tinggalkan, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak bertanya? Tak ada Semua faham? Okey, semua jelas Saya nak tanya lah. Okey. Walaupun kita tak ada jumpa sebab kita ni sistem wang kertas. Okey. Kos kata simpan emas. Walaupun saya pun kita token Ni salah seorang pemilik. Bagi sistem ni, kita hidup dalam sistem wang kertas. Okey. Kalau kita nak beli barang, kebanyakan orang menerima wang kertas. Macam mana isu ni Coach nampak? Kalau saya boleh buka, sekejap saya buka balik slide saya ni. Okey, Saya nak kita tunjukkan, saya saja nak tunjukkan indeks CPI tadi. Okey. Allah mustahil. Okey. Kita tengok indeks CPI ni. Tahu tak, sebelum tahun 1971, sebelum yang bencana ni, lebih kurang tahun 60-an, bukan sahaja Perancis, bila saya baca balik, bukan sahaja Perancis, banyak negara-negara yang mula sedar pasal apa yang kita pegang kertas banyak sangat. Pasal apa emas kita ni Amerika pegang. Sebab masa tu nak tukar emas, nak cetak duit kena ada emas. Jadi dia orang terfikir, jadi kata strategi adalah kita kena pulangkan balik semua kertas-kertas dia orang ni, bagi kat dia orang balik. Kita pegang emas kita balik. Tapi kebijakan ataupun kita panggil strategi US pada ketika itu, kau nak main dengan aku kan? Dia terus potong emas kepada kertas. So tak ada orang boleh tukar lah. Sebab US pada tu dia rasa dia hero. Ni kita tengok sejarah sikit. Dia rasa dia hero. Sebab bila dia hero, masa itulah yang dia sibuk nak pergi perang Vietnam. Masa itulah dia sibuk dengan negara-negara perang Teluk masa tu. Jadi banyak belanja. Jadi bila banyak belanja, US ni basically pada ketika itu, pada tahun 60-an, dia orang cetak duit lebih banyak emas daripada emas yang mereka ada. So strategi kita sekarang ni, kita memang tak boleh nak terus pakai emas terus sebab tak ramai orang faham. Sebab tu asas dia adalah kita pedulilah apa orang kata, asas dia saya dan keluarga saya kita nak survive dulu. Jadi nak buat macam mana? Sebab kita memang gaji ataupun pendapatan kita bila kita berniaga ke apa, kita akan dapat kertas. Sebab memang urus dagang dia begitu sekarang ni. Sebab kita dah tengok tadi bagaimana keruntuhan demi keruntuhan. Kalau tak berlaku krisis pun, tetap inflasi akan mamah di atas kita. Jadi strategi dia adalah kita tukar. Maknanya dapat kalau kata istilah Robert ni, dapat fake money, kita tukar kepada real money. Emas perak real money. Tukar kepada dinar dan dirham. At one point, sebab di akhir zaman Nabi dah beritahu dah, Denmark akan kembali balik pada sistem Islam. Wallahualam, kita tak tahu bila. Tapi pasti dia akan kembali. Dan kalau kita simpan emas pun, apa kerugian dia? Kan?
Sebab tu kata kebanyakan pakar-pakar kewangan, emas ni sebenarnya dia bukan pelaburan. Dia adalah insurans. Dia memastikan duit tu kekal pada nilai dia. Kan? Kalau kata apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Kata Imam Qurtubi, kalau kita jadikan emas beli sebagai pelaburan adalah satu kezaliman. Emas ni kita kena ingat, bila kita pegang banyak-banyak dengan niat untuk menyimpan, mengumpul-ngumpul emas, ayat Quran Allah Ta'ala keluarkan khas untuk orang yang suka mengumpul-ngumpul harta. Akhirat emas ni akan lebur, kau akan minumlah emas tu. So berhati-hati. Sebab tu lebih kepada sebenarnya niat kita. Kalau saya lah, secara individu, saya punya niat adalah kita nak menyahut apa yang Nabi SAW sebut. Satu masa dia akan kembali balik. Dan saya kira ini satu platform yang baik. Kan? Kita gunakan ini sebagai platform untuk kita dapatkan dinar, dirham. Okay? Dan itulah sebab orang akan cakap. Sebab orang cakap ni orang tak faham. Kan? Orang tak faham. Saya boleh cakap tu orang tak faham. Jadi orang akan kata, oh buat apa kan, kertas bagi kat aku, bank in saya dapat banyak. Bank in lah kat aku kertas, kan. Kalau tak nak kertas kan, kata kertas tak bagus kan, bank in lah kat aku. Tuan-tuan, ketidakadilan dalam sistem ni kita kena ingat tuan-tuan. Kena ingat semua daripada kita ni nak dapatkan kertas, kita kena berhempas pulas, berperah keringat, penat letih, sampai kadang-kadang orang kata bersengkam mata, mengalir air mata pun ada lah, dapat duit dengan cerita ni. Tapi US tuan-tuan dan puan, kita tak sebut lah. Kita kata ada sebahagian golongan, mereka just can print the money out tanpa setitik peluh, tanpa letih. Zaman sekarang ni pula kalau nak kena print mungkin letih. Sekarang tak payah print dah. Sekarang type dalam digital ni tuan-tuan dan puan. Dia type dalam digital, dia transfer ke orang. Tak ada penatnya. Inilah ketidakadilan sistem riba yang kita hidup hari ni. So kalau kita tak faham ketidakadilan dalam sistem riba ni, kita rasa okey. Sebab asas the big picture yang kita kena tengok adalah kita ni, semua kita ni bersusah payah nak dapat duit. Ada orang yang senang-senang dia boleh keluar duit, boleh cetak duit, boleh print duit, boleh type duit dan transfer kat orang. Okay? Jangan percaya apa yang saya cakap. Okay? Jangan terima apa yang saya cakap bulat-bulat. Jangan tolak mentah-mentah. Ni asas idea. Buat kajian. Betul ke apa dia cakap? Dia mengarut je kot. Mengarut tak mengarut, kita dah buktikan tadi. Kan? Boleh buat kaji sendiri. Saya kira boleh lah kot dah. Sebab dia strategi. Kita tak boleh nak keluar. Tak boleh hari ni saya nak ada, tiba-tiba saya ada dirham nak pergi beli. Nak beli nasi lemak dengan dirham. Orang banyak kata, dia ni beli ayam pakai dirham kot. Orang kata kat saya tu. Kan? Sebab katalah apa pun. Sebab pemahaman masyarakat ni dia belum luas. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya harapkan kita sama-sama faham. Tuan-tuan dan puan, tengok selepas ni kita ada CEO, kita akan bercakap macam mana peluang untuk jadi PC dan sebagainya. Kalau boleh jadilah PC di sini, sama-sama kita tolong orang lain. Sama-sama kita tolong orang di luar sana untuk faham pentingnya kembalikan muamalat Islam dalam ekonomi kita. Okay? Dia kena ada satu tempat yang kita boleh trust, dan dari segi syariah dia memang 100% mengamalkan syariah dan juga dimiliki oleh orang Islam. Kalau ada pun nama kata patuh syariah tetapi diuruskan oleh orang bukan Islam, saya sangat meragui sejauh mana mereka nak patuh syariah. Sebab pada mereka patuh syariah adalah untuk duit. Kalau just for the sake of making money, so what? Kita invest. Tapi for the sake of kerana Allah, untuk mentaati perintah Allah, itu bukan kami. Obviously apa? Sebab mereka bukan orang Islam. Jadi itulah yang terbaik. Right? Boleh? Okay, so insyaAllah. Saya ada satu soalan. Okay, betul. Jadi nak tanya lah kan. Boleh. Dari sini kita dapat nilai kan, yang potensi emas ni, dirham ni semua kan, itu menilai kan. Jadi saya fikirlah kenapa macam pihak kerajaan kan, dia tahu nilai emas ni bagus kan, kenapa dia orang tak buat satu cara untuk membeli emas tu sendiri dari pihak kerajaan. Dan dengan membeli emas tu dia bukan dapat membantu lah negara bila masa susah. Tuan pernah dengar tak nama istilah nama seorang pemimpin yang sangat hebat, saya kira nama dia Muammar Gaddafi? Pernah dengar? Okey. Dia punya kisah tu sebenarnya adalah sebagai pelajaran. Kalau negara-negara lain orang nak buat,
Ini akan jadi. Muammar Gaddafi dia telah dibunuh oleh NATO. Dia telah dibunuh secara kejam, dipropagandakan sebagai manusia yang kejam, zalim, jahat, kuku besi, diktator. Dia diseret oleh rakyat-rakyat dia yang saya kalau bahasa emosi, kalau saya cakap minta maaf, bengap. Rakyat di sini termakan dengan propaganda NATO, bunuh Gaddafi. Tuan-tuan faham tak? Gaddafi ni dia telah propose yang mana pada ketika itu dia terpropose duit emas untuk negara Afrika. Dia dah propose. Untuk kata Afrika cuma. Ya. Dan siapa-siapa negara nak beli emas, nak beli minyak dengan emas. Dia macam ni lah, minta maaf kita isu fikir, buat apa aku nak kena susah-susah cari emas, senang aku boleh cetak duit. I have the power of printing money. So buat apa aku nak susah-susah cetak emas? They can print the money, they can just type in the system, then transfer. Sebab sistem dunia hari ini dikuasai oleh orang tertentu. Jadi mereka nak buktikan kalau kau nak kembali pada sistem yang betul, ini kesan yang kau akan dapat. Jadi agak-agak negara lain. Sebab Tun M ni pernah bagi tahu. Ni istilah yang keluar daripada Tun M. Paper money tak lebih nilainya daripada tisu tandas. Tun M mesti pernah cakap. Tapi apa berlaku? Tun M tarik handbrake. Apa sebab dia tarik handbrake? Wallahu a'lam. Mungkin sebab dinasihatkan. Jangan lebih kau gelak-gelak kan? Tak ramai orang yang segila dan sekental Muammar Gaddafi. Boleh tak? Saya kira menjawab soalan lah tu. Sebab kita duduk dalam sistem. Jadi kita kena ramai-ramai. Kalau nak daripada atas nak ubah tak boleh. Kita kena rakyat sendiri yang faham kita sendiri keluar. Dan nak keluar ni kita kena ada pegangan tu, kena ada simpanan kita sendiri. Kita kena ada. Sebab tu kita perlukan tenaga lebih ramai. Bukan saya seorang saja yang boleh bercakap. Saya harapkan tuan-tuan dan puan faham. Tuan-tuan dan puan juga bercakap. Sistem Yahudi lah. Ya memang kita hidup zaman ni. Kita nak kata apa namanya? Bank negara dikuasai oleh Bank negara ni tuan, kalau kita nak faham, macam saya kata tadi lah, beda capital untuk nak bina bank negara 100 juta je kerajaan berinvest. Dia adalah satu badan bebas yang kerajaan ada portion 100 juta je. Selain daripada tu, dia dimiliki oleh badan bebas. Dan kerajaan tak boleh campur pun apa yang mereka nak tentukan dasar kewangan negara, tak boleh. Mereka yang tentukan. Ramai orang ingat agensi bank negara ni di bawah kerajaan. No, tak. Ramai orang tak faham benda tu. Dia bukan di bawah bank negara, dia bukan di bawah Malaysia. Jangan percaya cakap saya, kaji. Kerajaan hanya dibenarkan invest 100 juta. 100 juta mungkin dalam 10% pemilikan, mungkin rendah pada tu. Wallahu a'lam. Tapi yang state dalam agreement ini kita boleh tengok, boleh dapat data ni. Right? Boleh? Saya nak tanya Puan. soalan ni, tapi tak tahulah soalan ni soalan cerdik ke soalan bodoh. Tak apa, tanya. Okey, sekarang memang betul lah. Sekarang kita sarankan semua menggunakan emas. Berlakunya naik turun harga emas daripada mana dan siapa yang menguasai dan bagaimana dia berlaku naik turun emas. Kalau kita dah tak ada dah bank negara, kita tak ada dah, kita tak guna dah kuasa-kuasa ni, kuasa apakah yang membuatkan emas tu harga dia naik dan turun? Bagaimana cara perkiraan dia? Okey, faham. Kita kena faham satu benda kan. Sebab dia punya penipuan ni adalah penipuan lapisan tahun, ratusan tahun. Jadi dia jadi satu stigma, satu pegangan dalam masyarakat. Pertama sekali pada tahun 1873. Siapa tahu apa yang berlaku pada tahun 1873? 1873 adalah silver kena ban. Okey? Silver kena ban. Maknanya silver dah tidak lagi dijadikan legal tender. Sebelum ni orang nak beli barang emas, perak. Tapi pada tahun 1873 silver di-ban. Okey. Di situ kita dah hilang separuh daripada kebijaksanaan yang Allah Taala bagi kepada manusia. Manusia dah dibodohkan separuh. Sebab manusia dah dihilangkan kefahaman silver adalah duit.
Okey. Kita kena faham satu perkara. Dan kita mengambil dalil daripada Quran. Dalil dari Quran surah Al-Kahfi. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi Nabi beritahu nak selamat daripada fitnah akhir zaman kena amal surah Al-Kahfi. Kan? Tapi ada satu pelajaran dia adalah pemuda yang tinggal dalam gua 300 tahun, mereka tidur, mereka bangun. Jadi bila bangun tu tanggapan mereka semalam mereka tidur, pagi ni mereka bangun. Jadi lapar. Lapar perut. Bangun lapar lah. Salah seorang kata, kita tolong beli makan jap. Dia bawa satu, maksud dia pegang 1 dirham. Dia pergi ke pasar, dia beli. Orang pasar tengok, 1 dirham. Ini dia bukan terkejut sebab duit tu tak boleh pakai. Dia terkejut sebab ini design 300 tahun dia design. Ini bukan design sekarang. Wow. Kan? Tapi dia terima. Maksudnya dia boleh tetap beli makan untuk 6 orang. Maksud 6 orang yang tidur dalam gua, termasuk seekor anjing. 1 dirham, sebab tu saya buat kira-kira, lebih kurang 1 dirham boleh makan 1 keluarga untuk sekali meal. Nak bagi tahunya, daripada zaman Nabi Adam, sebenarnya emas perak ni sampai akhir zaman dia tetap sama nilai. 1 dirham boleh beli seekor ayam, boleh makan 1 meal untuk 1 keluarga. 1 dinar boleh beli seekor kambing. Daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman. Tapi zaman kita ni, yang bila orang boleh manipulasi duit naik turun ni, jadi orang tak nampak macam mana duit ni function dia. Sebab duit ni, emas dan perak ni, dia adalah satu yang stabil. Dia adalah hakim yang adil. Nabi SAW beritahu, hakim yang adil. Orang dulu ingat dia orang tak bijak. Contoh ni dalam hadis Nabi beritahu. Contoh saya meniaga unta. Contoh, akak meniaga baju, puan meniaga baju. Puan nak tukar baju dengan unta. Dia orang tak sebodoh-bodoh tukar macam tu. Dia gunakan emas sebagai hakim. Contoh, puan punya baju nilai 50 dinar, saya punya unta nilai 50 dinar. Baru kita trade. Trade barter yang berlaku, bukan trade macam kita tukar aja. Agak-agak tak, tukar agak-agak. Orang dulu memang bijak, cuma orang kita sekarang ni telah dibodohkan. Sebab satu, bila kita tak nampak lagi silver sebagai duit, sebab dah undang-undang dibuatkan begitu. Maaf saya cakap bahasa. Itu yang saya nak tahu. Tapi satu lagi saya tambah jawapan. Sebab sekarang ni emas dengan perak dia dijadikan satu komoditi. Ya. Sebab itu dia turun naik. Ya, komoditi, yes. Dia bukan lagi dia telah disumpah menjadi komoditi. Dia telah dikeluarkan daripada legal tender. Komoditi tu dah yang membuatkan. Ya. Ya. Dia dipasarkan macam sawit apa semua, dia jadikan komoditi. Padahal sebenarnya emas perak ni adalah mata wang. Sepatutnya dia tu yang main, yang lain tu akan ikut dia. Tapi disebabkan dia dah dikeluarkan daripada komoditi. Saya nak penjelasan itu saja. Saya ingatkan dia benda ni masih berlaku kerana adanya nilai ringgit. Maknanya mata wang yang membuatkan naik turun. Jadi kalau dia salah satu punca besar. Boleh, puan-puan? Bila komoditi ni didagangkan, bila jerung membeli, harga naik. Ya. Dia akan jadi demand and supply punya basic lah. Kan? Tak macam tu. Sepatutnya ya, betul. Jadi kita ni nak kembalikan pada syariat Islam. Syariat Islam ni dia menyelesaikan masalah sebelum masalah tu datang. Itu syariat Islam. Tapi yang ada hari ni, kan? Cari masalah. Kita sendiri tengoklah kan? Sebab banyak orang tak faham kan? Kita tak nak guna wang kertas, kita tak nak guna bank negara. Tapi kenapa berlaku naik? Menaikkan dan kegaduhan harga tu kan? Hari ni saya faham lah, saya boleh tolong jawab lah. Ni diskusi lah. Itulah kata kita bincang kan, selepas pada ni kita bincang. Okay. Kita get some idea. Macam mana kita nak kembali balik pada muamalah? At least ada, cuma saya cakap, dia strategi. Kita tak boleh simply macam pusing tangan tau, dia tak boleh. Kita dah bind dengan sistem, kita dah boleh? Okay. Saya kira okey lah. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih banyak.